Dan mulalah pada hari Jumaat 1 Jun 1453, Hagia Sophia, gereja terbesar Eropah, dunia pun, telah bertukar menjadi masjid dan menjadi pusat peradaban dunia. Masa saya buat kajian tentang muda-muda dulu, banyak manuskrip yang tulisan Arab klasik yang saya rujuk daripada Hagia Sophia. Dan dia menjadi pusat bukan saja masjid, tetapi sebab tempat untuk peradaban Islam, termasuk ilmu, termasuklah ilmu falak yang dikaji, ilmu matematik, ilmu geometri yang menjadi asas kepada pembangunan arkitektur yang berlaku di Istanbul kemudian. Dan 29 hari bulan Mei jatuhnya Konstantinopel, 1 Jun permulaan hari Jumaat dilakukan solat di tempat ini sebab dia telah disahkan sebagai masjid. Di situ timbulnya kontroversi. Bagaimanakah secara resmi dijadikan sebagai masjid resmi negara? Dan hari ini baru kita tahu bahawa dalam masa 2 hari Ahmad Fatih telah membeli daripada gereja Rom bangunan tersebut, dan surat pembelian ini masih disimpan, dan surat ini diterjemahkan seperti itu, menunjukkan bahawa dibeli secara sah. Bukan dibeli oleh negara, tetapi dibeli oleh sultan pribadi. Dia membeli, harta disintak, diberikan harga nilainya, tetapi dia telah memberi dan surat itu masih kukuh. Bermaksud masjid itu kekal masjid, tidak boleh ditukar kepada sebarang sebab telah dibeli secara sah. Sultan kemudiannya mewakafkan harta pribadinya kepada umat Islam sebagai masjid. Dan dalam hari khutbah pertama, ini khutbah yang diberikan oleh Sultan Al-Fatih dalam bahasa Arab. Dengar khutbah yang pertama. Saya terjemahkan secara mudah. Ini surat watikah yang saya ingin seluruh umat Islam mendengarnya. Bahawanya sesungguhnya hari ini Hagia Sophia telah resmi menjadi masjid. Tiada siapa yang boleh mengubah status ini. Dan ketahuilah, sekiranya dalam masa yang akan datang ada sesiapa yang cuba menukarkan status Hagia Sophia sebagai masjid Hagia Sophia, maka semoga Allah laknat ke atasnya. Aku fi hudurikum jami'an annaku yakunu itabat akbar anwar haram waqtabat ithman, dan mereka telah melakukan dosa yang sangat besar apabila saya isytiharkan bahawa Hagia Sophia ialah masjid dan tidak akan bertukar status sampai bila-bila. Maksudnya ialah harta pribadi yang telah diwakafkan. Maka tidak timbul persoalan untuk menukarkan kembali kepada gereja. Dan kita lihat bagaimanakah toleransinya Al-Fatih. Dalam konteks Istanbul tidak pernah menyerah kalah kepada Al-Fatih. Dalam Islam, apabila seorang tentera ataupun seorang penguasa datang untuk membuka sebuah negara, diberi 3 pilihan. Pertama, aslim taslam. Kamu Islam, kamu sejahtera. Yang kedua, sekiranya kamu tidak ingin Islam, bayar jizyah. Jizyah ialah untuk jaminan keselamatan. Umat Islam kena zakat, umat Kristian bukan Islam kena jizyah yang jauh minimum daripada zakat, dan itulah keadilan Islam. Sekiranya kamu menolak jizyah, perang disahkan. Perang ialah pilihan terakhir. Dalam konteks negara kebanyakan yang dibuka oleh Al-Fatih, mereka membayar jizyah. Termasuklah Bosnia, Herzegovina, termasuklah Hungary, termasuklah Romania, semuanya menjadi negara Islam satu masa dulu. Tetapi sekarang sayang telah berubah menjadi negara komunis. Ini semuanya dibuka oleh Fatih. Bahkan di Romania ada istana Dracula. Dracula ini dibela oleh Sultan Fatih. Dia adalah orang Kristian yang diislamkan, dilatih di Istanbul. Dracula ini bukan hantu, tuan-tuan, orang biasa. Dan saya melawat di istana Dracula ini. Selepas dia dilatih oleh Fatih, dia balik ke Romania. Dia lawan Islam. Dia menjemelih umat Islam seluruhnya di Bosnia, di Romania. Lalu dia dibela kembali oleh Al-Fatih. Al-Fatih pancungnya di Romania, dan istananya masih kukuh ada sampai hari ini. Dan ini ialah bagaimana toleransinya Islam. Apabila membuka Bosnia, membuka Romania, membuka Hungary. Tuan-tuan pernah dengar Hungary adalah negara Islam? Tak pernah barangkali. Bulgaria ialah negara Islam yang besar.
yang sekarang hanya tinggal kenangan semata-mata. Bahkan umat Islam di Romania hari ini cuba membuka satu masjid di bandar Bukares. Dinafikan oleh penduduknya. Sampai hari ini masjid telah siap, tempat sudah siap, tidak dibenarkan untuk bangun. Sedangkan negara itu pernah menjadi negara Islam. Itulah transi Islam dengan bukan Islam. Kita lihat bagaimanakah bosnya Al-Fatih membukanya dengan begitu toleransi. Dan tuan-tuan, sampai seluruh Eropah, Itali hampir dibuka oleh Al-Fatih, kecuali beliau diracun dalam perjalanan. Diracun dalam perjalanan dan syahidlah raja yang adil ini. Ini ialah kuburnya yang berada di Bursa, tuan-tuan yang pernah melawatnya. Dan Eropah bergembira sebab jatuhnya raja yang sangat perkasa ini. Tuan-tuan, selama ratusan tahun Istanbul menjadi pusat penyebaran Islam. Akhirnya pada awal kurun yang ke-20, maka sultan yang terakhir telah dipecat oleh umat Islam sendiri. Inilah Sultan Osmaniyah yang terakhir, Sultan Abdul Hamid Khan, yang telah dipecat oleh muftinya sendiri. Sultan melantik mufti, mufti pecat sultan. Subhanallah. Di sebaliknya ialah orang ini, Theodor Herzl. Herzl memainkan peranan, mengatakan sultan sangat zalim, sultan harus dipecat sebab dia telah melakukan zalim. Yang melakukan zalim ialah orang Yahudi. Ketua mereka ketua mereka mengadakan Rockefeller, memberikan Rothschild, memberikan uang yang banyak pada kerajaan British supaya hancur ke Osmania. Maka mereka telah ciptakan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama sebenarnya ialah untuk menghancurkan Islam. Ini tak pernah disebut dalam sejarah. Sejarah mengatakan peperangan Dunia Pertama disebabkan oleh peperangan antara Serbia dengan Austria. Tidak benar. Sebenarnya dirangka oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam sebab Yahudi ini ingin mengambil Palestin tetapi ditolak oleh Sultan Osmaniyah. Dan itu sebabnya kita lihat Sultan Osmaniyah akhirnya terpecat kerana angkara dilakukan oleh Yahudi di belakangnya. Dan mereka melantik Kemal Atatürk menjadi presiden Turki baru, moden, yang dipuji oleh seluruh dunia. Tetapi Atatürk mengaku dia bukan Islam. Dia adalah penganut Yahudi. Dia mengaku dengan jelas. Dan oleh sebab itu Islam ditekan di Turki. Dan dia mengatakan, saya dalam solat, saya menggunakan solat orang Yahudi. Dia Islam, tetapi dia menggunakan kitab Yahudi untuk solat. Itulah yang menjadi dasar belakang kepada Atatürk. Dan dia sangat benci pada Islam. Kalau saya boleh, saya akan hancurkan seluruh agama di dunia, maksudnya Islam, kata Atatürk. Dan dia dipuji di negara kita sebagai, dalam sejarah, sebagai bapa moden Turki, bapa penghapus kebudayaan Islam di Turki sebenarnya. Dan bagaimanakah mereka yang terlibat dengan Islam, termasuklah pengikut-pengikut Said Nursi, berzaman Said Nursi, dicari, dibunuh dan sebagainya, sehingga murid-murid mereka pakai serban daripada kapan, haikai kapan. Orang Turki, bila kita lihat serban mereka besar, itu kai kapan. Maksudnya mereka ready untuk mati bila-bila masa. Bila pakai serban, maksudnya mereka bersedia untuk mati bila-bila masa. Sultan Al-Fatih memakai serban yang sama. Tengok balik gambar dia tadi. Gambar dia tadi, dia memakai kapan. Ini kai kapan. Sebaik saja dia mati, kain itulah yang digunakan untuk kapan. Maksudnya, sempadan antara dalam jihad dia, antara akhirat dengan dunia ialah kai kapan di atas kepalanya. Apakah pemimpin kita ada ini? Berjuang untuk syahid. Berjuang untuk hidup sekarang. Siapa yang berjuang untuk mati sekarang? Dan pemimpin khalifah dulu berjuang untuk mati. Dan mereka kebanyakannya mati di medan perang. Dalam kes Al-Fatih, ketika dia menuju Rom, Itali, yang dikatakan sekiranya, sekiranya dia melepasi Itali, Rom, Itali jatuh ke tangan Islam. Vatikan jatuh ke Islam, tetapi takdir ilahi tersekat di situ. Dan dia kembali. Dan itulah sejarah keagungan yang berlaku kepada orang ini. Dan ditukar menjadi gereja atau ditukar menjadi museum sampai hari ini.
Kamar Datuk mengisyaratkan masjid yang disahkan oleh Al-Fatih tadi, sesiapa saja yang cuba menukar status Hagia Sophia menjadi selain pada masjid, dia semoga laknat Allah ke atas dirinya. Tuan-tuan lihat bagaimanakah laknat yang diterima oleh Datuk, sehingga dia sebelum dia mati, dia sangat kepanasan, sehingga dia tidak boleh duduk di atas darat, dia terpaksa duduk dalam laut dan dipancar